Selamat datang tuan-tuan, perempuan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Hari ini kita hari yang ke-17 saatnya puasa. Mudah-mudahan kita dapat mengerjakan ibadat kita dengan lebih baik. Ramadan pun dah tak lama nak meninggalkan kita, muka kita berusaha untuk tambah lagi. Jadi hari ini kita ada sembang santai. Kita ada sembang santai di dalam TikTok Suara Rahmah. Alhamdulillah, kita ada satu perkara yang nak kita bincangkan secara santai bersama-sama dengan beberapa orang tokoh masyarakat, beberapa orang mereka yang terlibat secara langsung dalam bidang pendidikan, bidang kemasyarakatan, untuk memberi pandangan dan mengulaslah isu-isu semasa supaya memberi kefahaman, pencerahan dan juga pencerdasan kepada masyarakat, khususnya di negeri Kedah. Di hari ini kita nak tumpu negeri Kedah, isu-isu negeri Kedah, kerana kita ingin merumuskan bahawa Malaysia Madani ini adalah untuk tujuan menyantuni masalah masyarakat di seluruh Malaysia, termasuk negeri Kedah. Jadi untuk bersama dengan saya pada pagi ini, alhamdulillah kita dapat menjemput seorang yang terlibat secara langsung dalam bidang pendidikan hampir 50 tahun, iaitu Tuan Haji Ustaz Tuan Haji Tahir Ali, seorang guru, pendidik dan terlibat dalam pendidikan di surau-surau di masjid begitu lama sehingga sekarang. Alhamdulillah masih sihat Ustaz ya. Alhamdulillah. Jadi kita bertuah petang malam ni, pada pagi ni. Jadi saya nak mulakan dengan ulasan saya lah. Ulasan saya iaitu kita lihat hari ini Ustaz, riuh rendah macam-macam bagi pendapat Ustaz ni. Orang muda bagi pendapat, orang tua bagi pendapat, orang tua bagi pendapat. Jadi kadang-kadang kita keliru Ustaz keadaan sebenar tu. Jadi hari ini bila ada orang-orang yang seperti Ustaz ya, berpengalaman, masih boleh berfikir secara waras, tidak emosi, jadi boleh membantulah kita lah, termasuk saya ni Ustaz, generasi muda, generasi baru yang lahir selepas merdeka ni. Sebab kadang kita ni terpengaruh dengan sekarang ni Ustaz ya, media sosial dengan media sosial, kata begitu, kata begini. Jadi kita kadang-kadang kita pun tak tahu yang mana satu betul kan. Kita pertama kita di kampung Ustaz kan, kadang-kadang kita satu sumbernya, yang itu satu masalah juga, satu sumber je daripada satu saluran ya. Yang satu lagi pula daripada banyak saluran sangat, sampai peringkat antarabangsa tu kita pun tak tahu yang mana, siapa yang sebenarnya membawa berita yang sahih, siapa yang sebenarnya mereka-reka cerita. Macam sekarang ni nampak macam betul, tapi sebenarnya itu memanjangkan cerita-cerita rekaan. Jadi saya ambil satu contoh lah. Kalau kita tengok sekarang ni kan, kita fikir secara rasional lah. Saya sendiri saya melihat Ustaz ya, tuan-tuan, saya ni dah bersara lah. Saya bekerja 34 tahun di berbagai jabatan. Jadi bila saya tengok sejak saya berdapat bekerja di bawah 4 Perdana Menteri, Perdana Menteri ke 6, 7, 8, 7, bekerja di bawah 3 Perdana Menteri. Lepas tu lepas pencen tu ada 2-3 Perdana Menteri. Lepas tu sampailah sekarang ni saya nampak ada perbezaan dari setiap Perdana Menteri. Ada nak kata keistimewaan ke ataupun cara tersendiri. Dan lepas tu kita tengok macam mana respon rakyat dan juga masyarakat, sama ada di pangkat negeri, dalam negeri ataupun di luar kan, di antara. Jadi yang masih segar dalam ingatan saya ni, itulah yang kita ada depan kita sekarang ni, Perdana Menteri yang 10. Sejak dia jadi Perdana Menteri tu Ustaz,
apa nama ni, usaha yang dibuat tu, tumpuan dia, fokus dia tu. Mesyuarat yang pertama, kabinet keluar saja mesyuarat tu beritahu kata dia telah berunding dengan korporat, orang yang terlibat, yang berjaya dalam bidang perniagaan ni, bantu masyarakat petani. Dia 60 juta bagi tahun 2020, 10 juta, tahun ni 50 juta petani yang tanam padi. Itu pertama, maknanya dalam kepala dia tu fikir tentang masyarakat. Lepas tu dah macam-macam keluar dengan madaninya. Rupanya dalam buku madani dia tu, dia tulis masa tu dia dalam penjara. Dia tulis dalam penjara tu seolah dia macam dia memegang kuasa. Nak buat tu, nak buat ni, nak buat ni, nak buat ni. Jadi lepas tu dia keluar jadi ketua pembangkang. Dan masa dia jadi pembangkang pun, benda yang dia bangkit tentang hal rakyat, Ustaz. Lepas tu dia jadi, dah tu keluar sampai pergi melawat. Baru ni kita tengok melawat pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah, jumpa dengan peniaga-peniaga ataupun tokoh-tokoh korporat yang Arab Saudi. Ya, jadi macam mana nak peluang, nak cerita peluang. Tapi di setengah pihak tu macam memandang sini, Ustaz. Dibangkitkan cerita tak masuk dalam Kaabah. Jadi seolah-olah masuk dalam Kaabah tu jadi rukun tawaf pula. Padahal kita tawaf ni keliling Kaabah aja 7 kali. Jadi tawaf. Jadi bangkitkan isu, oi tak masuk dalam Kaabah. Selalunya pembesar-pembesar pergi masuk sampai dalam Kaabah. Jadi benar-benar macam ni kadang Ustaz. Lepas tu balik pergi negeri China. Pergi China. Sambutan yang begitu hebat. Orang Islam di negeri China. China yang dikatakan komunis tu pun sambutan yang begitu hebat. Pergi Indonesia. Malah masa sebelum tu Ustaz, Sultan Brunei datang sini. Memandu kereta naik, duduk sebelah tu, bagi Perdana Menteri kita naik. Punya hebat. Tetapi yang saya pelik Ustaz. Ni yang saya pelik. Saya sebagai orang yang masih boleh berfikir, bila saya tengok ada orang yang berusaha keras nak bagi jatuh Perdana Menteri ni, cari jalan macam-macam. Duk hasut sana, cerita sini, memburuk-burukkan. Yang tu saya pelik Ustaz. Jadi sampai sekarang ni, sampai saat ini pun kita masih dengar ramai yang terpengaruh di kampung-kampung tu macam tu. Madani ni dipermain-mainkan, Madani usaha nak membasmi kemiskinan. Dalam bahasa dia disebut dalam ucapan bajet tu, nak menoktahkan kemiskinan tegar pun dijadikan isu. Seolah-olah begini, Madani ni tidak merujuk kepada Al-Quran, tidak mengikut sunnah Nabi dan macam-macam. Padahal setengah tu buku Madani tu pun tak dibaca pun. Cuma dikritik secara luaran, tengok tajuk ni begini, dipermain-mainkan, dia kata macam-macam lah Ustaz. Saya dengar, saya pun itu yang saya pelik Ustaz. Kalau boleh Ustaz, round yang pertama ni Ustaz kan, Ustaz ulahlah sikit cerita-cerita yang saya sebut tadi tu. Jadi saya pun termasuk dalam orang-orang yang kadang-kadang terkeliru Ustaz. Apakah yang usaha yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sekarang ni, dan masa dulu dia jadi Presiden Nabim dan sebagainya tu, dia punya hala tuju dia ke mana? Untuk siapa? Ustaz, bagilah boleh cerita sembang sikit Ustaz lah. Kita cuba. Boleh nak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kami ni sembang santai kot. Ya, nampak punya serius lah. Santai tu nampak serius. Santai berantai. Ada punya kaitan atau hubungan. Memang kita ni kita kena akui ada pahaman-pahaman yang bercelaru dalam masyarakat kita tentang memahami isu politik semasa. Tak dapat dinafikan hari ini satu pemerintahan apa dia? Perpaduan. Kerajaan perpaduan. Gaya perpaduan yang saya dipahamkan, kata silap lah kalau betul, dicetuskan oleh Agong. Dah tak ada satu simple majoriti dalam takdiran. Agong berfikir juga dia pastor pening kepala agak orang kali nak fikir nak buat macam mana. Lahirlah satu kaedah pentakdiran perpaduan. Jadi bila perpaduan ni pusing punya pusing, kelompok yang paling banyak menguasai kerusi boleh ke Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dialah jadi kepala menteri. Kita tidak memikirkan yang itu pun. Sebenarnya penyusunan Allah dari awal lagi saya kira Allah tak bagi dia pada
PM yang ke-5, yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 memang cukup-cukup yang ke-10. Saya rasa nombor 10 ni cantik sungguh. Kalau di England, lorong Perdana Menteri pun lorong 10. Yang 10. Nomor rumahnya pun nomor 10. Dia panggil apa? 10. Bukan lot 10. Lot 10. Bukan lot 10 kan? Rumah dia nomor 10. Ha. Lorong ni pun lorong 10. Dia panggil. Ya. Itu Okey. saya dipahamkan. Yang ini kebetulan Allah bagi nomor 10 tu barangkali cukup 10. Tak apalah yang tu kita tidak bincang masalah nomor. Yang keliru hari ini saya minta maaf tuan-tuan, saya ni tadi dia kata saya mengajak lebih kurang lah, memang daripada tahun 2020 lagi saya berkecimpung dalam pendidikan daripada pihak rendahnya sampailah barangkali pihak letak atas sikit pada bermacam-macam bentuk masyarakat luar dan bermacam-macam lagi kita jumpa. Yang terakhir ni apa dia kita dengar kita ulas. Tadi saudara hadir kita menyinggungkan berhubung dengan Perdana Menteri, keyakinan masyarakat terhadap Perdana Menteri yang baru. Keyakinan ini termasuk di dalam Madani. Yakin. Nak menandakan keyakinan seorang ini memang payah. Kalau kita berpegang sesuatu, dia nak lepas, oh susah ya Allah. Orang yang berpegang dinamakan berpegang tuli. Bahasa Melayu pegang tuli, tak tahu apa dia pegang, dia kata saya ni guru dia, kata contoh. Orang ini namanya wala. Bahasa Arab kita panggil wala, pengikut tuli. Dia tak fikir apa saya kata betul, dia kata betul, saya kata rosak, dia rosak. Orang yang ini ni yang nak ubah dia tu guru dia aja, orang lain tak pilih. Sebab dia namanya wala ni walaun. Banyak orang tak tahu apa walaun ni. Wala ni pengikut setia. tuli. Tuli. Masuk pengikut tuli ni apa yang tunggu dia kata, dia akan kata itulah betul ke salah ke hidup mati dia tak fikir dah. Dan walaupun ini selalu dikongkong oleh satu pahaman guru dia, kamu jangan baca yang lain, kamu akan tersesat. Itu bahasa Arab kan? Ya. Betul? Ya. Bahasa Arab. Walaupun al-wala bahasa Arab. Bukan reka. Walaupun itu single. Walaupun itu plural dia. Okay. Saya ingatkan ciptaan, rekaan. Memang al-wala. Wala ni adalah seseorang tak kira bukan pemimpin saja. Guru silat kan ikut tuli. Guru silat pun boleh pukau orang. Dia khalifah. Kalau orang nak jadi guru silat, dia kata nak yang salah ke dia dulu, yang betul dulu. Kena beriman sembahyang tak boleh tinggal dulu. Tapi di hujungnya tu mula ada mani minyak apa semua tu. Itu namanya wala kepada khalifah silat. Okay. Wala kepada tok guru ni, satu tok guru kalau dia dah boleh muka anak murid dia sampai wala gini, anak murid dia tak akan perhati dah silap-silap sikit, orang lain betul pun kita tak betul juga. Yang ini satu kekuatan yang ada pada satu kumpulan di negara kita hari ini. Negeri yang dipukau oleh walaun ni, negeri-negeri, minta maaf pasal sentuh orang boleh kita tahu. Yang banyak negeri yang di kawasan tu banyak dikuasai oleh pengajian tradisi pondok. Sebab saya ni, saya tak dapat nafi, saya hidup di pondok. Saya dilahirkan di kampung, tapi pengajian saya di pondok banyak, guru pondok tu semua. Jadi tu guru pondok ni dapat dia mempengaruhi anak murid tadi, macam saya pun juga termasuk juga begitu. Apa yang tu kata langsung tak ada salah. Kadang-kadang tu ada juga perlu dipertikai, bukan salah. Ditanya soalan. Tanya soalan. Jadi kadang-kadang dia benda tu usul itu perlu pertikai, tapi dia tak pertikai. Dia kata betul semua. Tak berani. Tak berani. Takut tulah. Takut tulah. Tulah tu maknanya ketulahan. Ketulahan tu maknanya dia derakakan tubuh. Ada 3 negeri di Malaysia ni yang payah dirongkai pemahaman ini. Satu yang tempat pondok banyaklah, sebab saya mengaji juga. Satu Kelantan, 2 Kedah, 3 Terengganu. 3 negeri ni memang pemahaman dia kuat ke arah cara begini. Bolehlah kita semak pemahaman yang agak kurang terbuka sedikit. Tertutup lah. Tidak tutup. Kurang terbuka. Terbuka sikit. Ada gitu yang terbuka tu, tapi itu terbuka tu terpinggir lah dia. Ya. Baik. Kalau terbuka terpinggir. Terpinggir lah. Tepi lah. Tepi.
Oh. Di Kedah bila Tok Guru tu nampak terbuka sikit, contoh saya tak sebut nama bahaya juga. Ibu Haji Abdul Rahman di Merbuk. Meninggal dah, anak-anak dia dah lah. Dia tu dulu masa Kedah ni kuat lah, macam ada PAS ni. Dia ni kan ada apa Tok Guru tu dengan takdir Allah, dia ada pondok di Merbuk. Mailah Perdana Menteri Tun Abdul Rahman, bagilah hadiah jalan mutar. Dia kata Tok Guru tu masuk UMNO. Contoh di pulau Kena pulau. Tok Guru tu orang PAS lah pulau. Contoh yang lama ni. Itu salah satu contoh. Ada lagi yang lain. Tak ada kot Ustaz. Tak ada benda tu. Tak ada lah. Contoh. Tak ada, contoh saja. Contoh yang kata walaupun tadi. Yang walaupun tadi. Dia tanpa memikir, patutnya kita tanya Tok Guru apa pasal Tok Guru. Tok Guru ni fikir pun politik. Orang nak pergi jalan aku ambil. Depa je boh, depa boh. Depa yang boh title tu. Jadi depa buat cerita. Ya, buat cerita. Ini namanya walaun. Walaun ni mengikut tanpa fikir, tanpa kaji, tanpa selidik, sesudah dapat dipengaruhi oleh sesuatu kepimpinan. Dia kira hak tu je lah. Orang tu je. Lain pada tu tak boleh pakai. Mau pergi lalu melintang patah. Punya betul. Walaupun kita ada orang-orang yang macam Datuk Seri Anwar Ibrahim ni pada saya lah, kita kira macam sebuah permata anugerah Tuhan kan, yang kita nampak macam sebelum ni tak ada lagi lah kan. Dah 9 sebelum ni memang yang ni sangat berbeza dari segi tindakan, dari segi cakap, dari segi pegangan dia. Jadi memang sangat berbeza. Cara dia pergi Mekah pun berbeza. Kalau pemimpin biasa pergi Mekah ni kan jadi orang nampak lah, padahal ni kita tengok dia tawah biasa je dengan bini dia kan, macam orang macam kita lah. Ustaz kan pergi kata tak apa peduli, dia tawah keliling habis tapi jadi bila orang nampak Perdana Menteri mengerjakan umrah macam tu, ni Raja Arab tak terima ni Pak, ni kena reject Pak. Jadi tafsiran yang macam tu dibuat oleh, saya tak tahulah daripada mana mulanya, lepas tu di viralkan sekarang ni. Kenapa?